Selamat petang dari Sekolah Antarabangsa Metrik di Bandar Seri Sendayan, Seremban Negeri Sembilan ini. Kita sudah pun sampai di peringkat separuh akhir. Ada pertempuran yang barangkali mungkin akan menarik perhatian kita di antara kedua-dua pasukan ini, yaitu Sendayan CTFC-A yang akan turun berdepan dengan PKFC Empire B yang baru saja membelasah pasukan Diskip di peringkat suku akhir dengan jaringan yang agak besar 8-0. Jadi bolehlah kita katakan buku bertemu ruas di antara kedua-dua pasukan ini, kerana ada yang meramalkan ini adalah dua pasukan yang akan beraksi di pentas akhir, tetapi takdir mereka terpaksa bertemu lebih awal untuk menentukan pasukan manakah yang akan layak ke peringkat akhir. Kita menjangkakan kerancakan dan kualiti permainan yang baik akan ditampilkan oleh kedua-dua pasukan. Sementara di padang B turut berlangsung adalah di antara pasukan PKFC-A dan juga pasukan Cobra. Jadi dua wakil PKFC. PKNS itu satu pasukan Liga Super satu ketika dulu. Jadi ada dua perlawanan penting di padang A dan padang B, tetapi tumpuan kita di padang A ini. Gendang sudah dipalu oleh penyokong-penyokong Sendayan CTFC-A yang juga digelar sebagai USF atau Unit Special Force. Jika Sendayan memiliki Khalil, PKFC memiliki Danish. Di padang B sudah ada jaringan yang dilakukan oleh PKFC A, tetapi di padang A masih lagi belum ada jaringan yang berlaku. Gerakan pantas yang cuba dihalang di situ. Menerusi Muhammad Khairul Idlan, yang jelas sekali beliau diasak dari sebelah belakang dan akhirnya memberikan sepakan sudut. Ada pergelutan yang berlaku membabitkan 2-3 pemain di sebelah kanan pintu gol pasukan PKFC. Satu rembatan terus ke arah pintu gol dari Muhammad Faris Iskandar. Ada pergelutan di hujung sana yang akhirnya memberikan advantage untuk pasukan Sendayan CTFC. Membabitkan Azra Fitri. Oh, cantik! Jaringan pertama yang dilakukan oleh Sendayan CTFC. Menerusi Khalil, pemain berbahaya untuk pasukan Sendayan CTFC.
Jadi sudah berubah kedudukan untuk memberikan sedikit kelebihan kepada pasukan Sendayan City FC. Muhammad Farish akan mengambil sepakan percuma ini. Terus ke depan pintu gol, cantik rembatan dari Danish. Jadi kedua-dua pasukan mempunyai pemain yang mungkin boleh melakukan sesuatu. Danish untuk pasukan PKFC, sementara Khalil untuk pasukan Sendayan City FC. Entaran ke dalam. Oh, terpaksa keluar nampaknya. Penjaga gol pasukan Sendayan nombor 1 atau lebih disapa sebagai botak. Peluang untuk Sendayan. Pantas kali ini dari PKFC. Danish terlepas. Masih lagi dikuasai oleh PKFC. Cantik kali ini. Peluang untuk PKFC. Cantik. Satu rembatan yang membuahkan hasil. 1-1 sekarang ini. Jadi perlawanan kembali terikat selepas PKFC menerusi satu rembatan yang menarik. Danish seperti biasa gemar untuk melakukan rembatan-rembatan kencang ke arah pintu gol pasukan. Inilah jurulatih pasukan Sendayan City FC yang sentiasa saja mahu membuat kelainan, yang sentiasa saja menimba pelbagai ilmu dan pengalaman di luar negara dan dicurahkan di kalangan pemain-pemain Sendayan City FC ini. Sepakan sudut untuk Sendayan City FC. Dari Khalil. Lagi peluang untuk pasukan Sendayan. Satu tapping ke sebelah penjuru kanan. Pintu gol pasukan PKFC. Tapi agak kuat sedikit. Jadi terselamat pintu gol pasukan PKFC. Lepas dari Muhammad Khairul Adilan. Danish. Dia mencari ruang. Danish.
Rempatannya dihalang. Pergerakan Danish perlu dirantai oleh Sendayan City FC kerana kegemarannya untuk melakukan rempatan dari luar kotak penalti seringkali menjadi ancaman besar kepada pihak lawan. Ada perubahan taktikal yang boleh kita lihat. Beberapa percubaan-percubaan dari jarak jauh sedang menjadi pertaruhan PKFC. Danish cuba melepasi dua pemain. Balik kepada penguasaan peluang sekarang ini. Di hujung sana Danish turut untuk memberikan bantuan, tetapi dapat dikeluarkan oleh pemain pertahanan Sendayan FC. Sepakan sudut untuk PKFC. Khalil penjaring pertama untuk pasukan Sendayan City FC. Cantik backheel yang dilakukan. Oh, dibalas oleh Muhammad Faris Iskandar tadi. Satu hantaran yang kurang cermat sebenarnya. Peluang untuk Sendayan cantik. Dari Danish, pemain berjersey nomor 10 Sendayan City FC ini. Kelincahan dan kelicikannya juga boleh menghadirkan berbagai cerita, khususnya di depan pintu gol pasukan PKFC. Selain daripada Khalil, Kikip yang berada di hujung sana juga mempunyai susuk yang kecil, tetapi keberanian dan keyakinan itu seringkali memerangkap barisan pertahanan pasukan lawan. Kikip di hujung sana. Dirampas. Kikip seperti biasa cuba melakukan hantaran, tetapi tak sampai. Satu hantaran yang agak mengelirukan, tidak dapat dibaca oleh rakan-rakan yang lain. Jadi terlepas peluang Sendayan City FC. Sepakan terus ke bahagian tengah. Peluang untuk PKFC. Kurang cermat pula
dari Muhammad Syahmi Hakimi. Giliran Sendayan FC mengatur langkah dan gerak, juga terkandas, namun dapat kembali menguasai permainan. Bagaimana gerakan ini? Peluang untuk Sendayan. Oh, kemas kali ini dari Kikip. Satu percubaan yang agak tinggi pula dari Alif. Jadi ada 3 serangkai, Alif, Kikip dan juga Danish. 3 pemain yang bertubuh agak kecil. Jadi mereka menamatkan aksi di separuh masa pertama dengan kedudukan terikat 1-1. Sendayan memulakan cerita di babak pertama dengan mendahului 1-0. Tetapi PKFC datang untuk menyamakan kedudukan. Kita juga mengharapkan kerancakan di separuh masa yang kedua akan lebih berbanding separuh masa yang pertama, kerana cuaca juga semakin redup. Jadi ini mungkin mengurangkan sedikit kepenatan di kalangan pemain-pemain bawah 12 tahun ini. Perebutan 2 tiket ke peringkat akhir Fiesta Bola Sepak bersempena Hari Malaysia di Padang Sekolah Antarabangsa Matrik di Bandar Seri Sendayan, Seremban Negeri 9, Darul Khusus. Gagal Muhammad Faris Iskandar tadi untuk memperdayakan pemain pasukan Sendayan. Apakah akan ada penalti jika keputusan perlawanan ini terikat? Jadi mereka akan diheret ke penentuan sebagai penalti. Jadi tidak ada tambahan masa jika kedudukan mereka terikat. Kerana kedua-dua pasukan mempunyai reputasi yang agak tinggi. Peluang sekarang ini cantik dari Danish. Ada kemungkinan Danish, pemain berjersey nomor 10, ya. Bijak, dia berada pada posisi yang tepat untuk menyambar hantaran itu, sekaligus meletakkan Sendayan FC di kedudukan yang agak selesa. Ada kesilapan yang berlaku di bahagian pertahanan. Mujur bagi Botak lebih tenang untuk menyelamatkan keadaan. Danish cuba mematikan bola tersebut, tetapi tindakannya agak lewat dan lambat. Satu lagi peluang yang dimiliki oleh Sendayan City FC. Danish dan Kikip, selain daripada Khalil yang berada di sayap sebelah kanan. 3 serangkai barisan depan Sendayan City FC.
yang kerap kali mengucang-acirkan barisan pertahanan. Satu lob yang nampak seakan-akan menjunam masuk ke pintu gol, tetapi jauh ke belakang. Laungan-laungan, sokongan, dorongan dan kata-kata semangat sentiasa saja kedengaran. Inilah yang kita mahukan. Wujud satu budaya kekeluargaan, budaya persahabatan dan perpaduan dilahirkan di sini, diperkukuhkan di sini, di padang sekolah antarabangsa matrik di Bandar Seri Sendayan, Seremban Negeri Sembilan ini. Jadi peluang untuk PKFC untuk menyamakan kedudukan 10 atau 15 meter. Itulah jarak sepakan percuma yang diberikan kepada PKFC yang akan dilakukan oleh Muhammad Faris Iskandar. Tembok sudah bersedia. Bagaimana dengan rempatan leret ini? Tidak begitu menjadi nampaknya. Taktikal yang cuba dilakukan oleh Muhammad Faris Iskandar. Dia menyedari ada sedikit kesukaran untuk menembusi pertahanan Sendayan City FC. Giliran dan peluang Sendayan City pula kali ini. Danish dan Kikip terpaksa memandang saja apabila bola itu di udara. Maklum sajalah keadaan fizikal mereka yang agak kecil sikit berbanding dengan barisan-barisan pertahanan pasukan PKSC. Kurang kemas pula kawalan, melantun-lantun bola. Kikip pula tergelincir dan terjatuh, dan akhirnya memberikan lontaran ke dalam untuk PKFC. Siapa yang ada di depan? Dijatuhkan pula. Bukan Muhammad Faris, tetapi Muhammad Akil Shah bin Shah Noman, pemain berjersey nombor 10 yang dijatuhkan. Dari Danish, satu set pieces yang tidak begitu menjadi, tetapi ideanya dari Danish di sebelah kanan, di mana kedudukan Khalil dirampas semula. Oh, tergelincir pula ataupun tersasar hantaran yang cuba dilakukan sebentar tadi. Ada 9 minit saja lagi perlawanan separuh akhir yang membabitkan dua pasukan yang memiliki reputasi agak baik di peringkat kumpulan. Peluang untuk Sendayan, rembatan jaringan yang ketiga dari pemain yang sama, Muhammad Danish, untuk meletakkan Sendayan City FC semakin kukuh di depan. Kecil bukan sebarang kecil. Kecil-kecil cili api. Itulah gambaran untuk Danish. Selain daripada Khalil dan Kikip di sebelah sayap kiri pasukan Sendayan. Jaringan yang dilakukan cukup tenang untuk meletakkan Sendayan di depan ketika ini. Ketinggalan PKFC B di peringkat separuh akhir.
Semakin hilang arah nampaknya. Beberapa gerakan tidak begitu sempurna. Botak semakin yakin. Begitu juga dengan pemain-pemain Sendayan. Mereka selesa di depan, tetapi bukan lagi satu jaminan untuk menggenggam tiket perlawanan akhir pada hari ini di padang yang sama. Semakin kuat gendang di Palu untuk mengiringi perjuangan pasukan kesayangan mereka, Sendayan City FC. Setelah satu lagi pasukan mereka terkandas, jadi tinggallah Sendayan City FCA ataupun gelaran mereka adalah USF, Unit Special Force. Mereka membuktikan hasil latihan dan kerja keras. Mereka berada pada ambang yang cukup baik untuk melangkah ke peringkat akhir. Tetapi Danish dan rakan-rakannya sudah tentu tidak akan membiarkan Sendayan melangkah begitu mudah, melangkah begitu senang. Ada lebih kurang 5 minit saja lagi sebelum separuh akhir ini ditamatkan untuk membawa Sendayan City FC ke perlawanan akhir. Tapi masih ada lagi masa yang mungkin akan mengubah skrip dan drama pertembungan ini. Clearance yang dilakukan jelas sekali. Sendayan City FC sudah berada pada kedudukan yang agak selesa. Hantaran jauh, cuba mencari penyerang mereka, penyerang Sendayan City FC. PKFC perlu lebih pantas, perlu lebih cepat. Mereka perlu mencari dua jaringan. Terkandas pula. Kembali dirampas. Razin, pemain Sendayan berjersey nombor 8. Ada 4 minit saja lagi lebih kurang sebelum perlawanan ini ditamatkan. Sendayan di depan dan mereka berpeluang untuk menambah jaringan dari sepakan percuma di sebelah kiri pintu gol pasukan PKFC. Terkena pertahanan PKFC. Counter attack yang cuba dilakukan. Baik kawalan oleh barisan pertahanan pasukan Sendayan City FC. Untuk memperlahankan pergerakan pemain-pemain PKFC. Dari pemain berjersey nombor 10 Muhammad Akil Shah. Mempertontonkan kemahiran individunya, menewaskan 2 pemain Sendayan dan akhirnya memberikan sepakan sudut yang seterusnya di separuh masa yang kedua ini. Mereka akan masuk
Minit ke-28. Ini berarti ada 2 minit saja lagi. Sementara di Padang B juga ada kabar mengatakan PKFC sedang mendahului Cobra. Ini berarti jika Sendayan mara ke peringkat akhir, kekalahan PKFC B mungkin akan ditebus oleh satu lagi pasukan mereka di peringkat akhir nanti, jika itu menjadi kenyataan. Tetapi berdasarkan tempoh masa, Sendayan City FC semakin menghampiri pentas perlawanan akhir. Apakah dalam tempoh ruang masa yang begitu singkat ini PKFC boleh melakukan sesuatu yang luar biasa? Jadi begitulah tiupan whistle untuk membawa Sendayan City FCA ke pentas akhir Fiesta Bola Sepak Sempena Hari Malaysia 2023 di Padang Sekolah Antarabangsa Matrik di Bandar Seri Sendayan Seremban, Negeri Sembilan ini. Jadi ada ramalan yang tepat, ada ramalan yang kurang tepat. Tetapi ramai yang mengatakan bahawa pasukan Sendayan City FC ini akan mara ke perlawanan akhir. Jadi tepat ramalan itu. Ada juga yang mengatakan PKFC akan mara, tetapi sebaliknya mereka dikecewakan oleh Sendayan City FC dengan jaringan 3-1 selepas beraksi dengan cemerlang di peringkat separuh akhir.